Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Cubaan 1, 2, 3. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tolong bagi komen bagaimana suara? Adakah tuan-tuan dengar? Bismillah, bismillah. Okey. InsyaAllah kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di malam Isnin yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keizinan pada kita untuk meneruskan kuliah kita, kuliah mingguan kita seperti mana yang kita jadualkan. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan komen, pada Puan Nur Fatimah, pada Puan Rohani, begitu juga kepada saudara Abu Talha, tuan admin kita, juga pada Puan Nurlina. Okay, semua sekali bagi komen suara jelas. Terima kasih. Sesungguhnya komen anda sangat bermakna bagi kami secara saya sendiri. InsyaAllah hari ini kuliah kita meneruskan sesi bacaan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah, kedudukan sunnah Nabi SAW, karangan Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Hari ini kita masuk pada muka surat 225. Tuan-tuan boleh tengok pada nota yang diedarkan pada minggu lepas, ataupun untuk mudah tuan-tuan boleh rujuk kepada FB saya, FB personal saya. Tuan-tuan scroll sedikit saja pada minggu lepas, nota yang sama. Nota yang sama, tidak ada perkara yang baru. Memang inilah yang saya kongsikan pada minggu lepas. Iaitu tajuknya Bayanun anna sunnata syamilatun li ahkamiddin. Bab menerangkan bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan keseluruhan isi kandungan agama. Jadi dalam bab agama, bab mana sekalipun yang kita bincangkan dalam agama pasti telah diterangkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi merupakan dalil terhadap semua bab. Tidak ada bab yang terkecuali. Dan inilah dia qaul ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak mengecualikan hadis Nabi SAW sebagai dalil dalam mana-mana bab. Asalkan bab agama dan Nabi terangkan, itulah dia agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila datang hadis yang sahih dan jelas bahawa ianya datang daripada Nabi SAW, maka tidak perlu dipersoalkan dalam bab apa
sekalipun. Berbeza daripada kaedah yang ditetapkan dan diletakkan oleh Ahlul Kalam, kerana mereka bermasalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat-ayat sifat yang mereka telah putuskan bahawa adanya mustahil bagi Allah memiliki sifat-sifat yang mereka bayangkan adanya persamaan dengan makhluk, ketika mereka rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dapati bahawa banyak hadis Nabi yang bertentangan dengan apa yang telah mereka putuskan dengan ilmu kalam, dengan ilmu kalam atau dengan ilmu logik akal mereka. Sebenarnya kesilapan itu berlaku pada ilmu mereka, bukan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Ahlul Kalam mereka menjadikan akal mereka sebagai perkara yang qat'i. Apa yang diputuskan oleh akal mereka adalah qat'i. Dan yang lebih pelik lagi, di kalangan Ahlul Kalam mereka menjadikan tiap-tiap kumpulan itu mengatakan bahawa kaedah akal mereka yang qat'i. Kerana mereka masing-masing mendakwa diri mereka qat'i, akal mereka qat'i, maka terjadilah perpecahan dalam umat ini dalam memahami dalil-dalil dalam sejarah umat Islam. Yang kita temukan kumpulan yang paling banyak sekali berpecah adalah Ahlul Kalam. Bermula daripada golongan Jahmiyah, kemudian kepada golongan Mu'tazilah. Kenapa Jahmiyah berbeza dengan Mu'tazilah? Kemudian di kalangan Mu'tazilah itu ada yang Qadariyah, ada yang Jabariyah, dan pergi kepada golongan-golongan yang datang kemudian. Kenapa mereka berpecah? Puncanya kerana mereka mengatakan bahawa akal mereka takkan salah, akal mereka, hasil akal mereka adalah qat'i, dan masing-masing ingin supaya ayat Quran ditafsirkan berdasarkan kepada cara akal mereka, dan masing-masing tidak mahu kembali kepada cara fahaman salaf, kerana mereka sejak daripada awal lagi telah menyatakan bahawa kaedah pemahaman salaf itu selamat, namun kurang berilmu, manakala kaedah mereka yang menafsirkan ayat-ayat Allah ataupun kaedah mereka yang mentakwilkan ayat Allah dengan pelbagai takwilan itu dikatakan lebih berilmu. Dan kesilapan mereka yang paling besar apabila mereka mengatakan bahawa salaf dahulu tidak memahami ataupun tidak memberi makna kepada ayat-ayat sifat, hanya mereka membacakan ayat itu dan tidak memberikan makna. Kesilapan oleh kerana kaedah-kaedah asas yang mereka tetapkan, iaitu kaedah yang disepakatkan oleh semua Ahlul Kalam, mengatakan begitu, menyebabkan golongan Ahlul Kalam mereka membuat satu kaedah. Di kalangan Ahlul Kalam, di kalangan yang mendakwa dari mereka Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri pun mereka membuat satu kaedah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dalam akidah. Kenapa? Kerana hampir tidak ditemukan hadis mutawatir dalam bab akidah. Tidak banyak hadis mutawatir, apatah lagi dalam bab akidah. Jadi hadis-hadis yang banyak itu yang menerangkan tentang akidah merupakan hadis-hadis yang dikatakan sebagai hadis ahad. Ahad artinya hadisnya sahih. Ahad tidak memaknakan sahih atau tidak. Ahad memaknakan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang atau tiga orang sahabat dengan bilangan-bilangan yang tidak mencapai tahap mutawatir. Jadi mereka nak hadis sahih bukan sekadar sahih, tapi diriwayatkan oleh ramai sahabat. Kemudian tiap-tiap kumpulan akan berpecah lagi. Kalau nak kata ramai, berapa banyak yang dikatakan ramai sehingga sampai darjat mutawatir? Alasan-alasan inilah tiap-tiap kumpulan akan menggunakan alasan ini untuk menolak banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab-bab akidah. Dan ini perkara yang sangat pelik. Ketika mereka merujuk kepada bab-bab ranting, bab-bab furu' dalam agama, mereka akan merujuk kepada hadis. Namun dalam menerangkan perkara pokok dan perkara asas dalam agama, iaitu usuluddin, iaitu dalam bab akidah, mereka tidak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka lakukan sama ada mereka sedar ataupun tidak sedar, dan kebanyakan di kalangan orang awam tidak sedar. Namun di kalangan ulama mereka memang mereka tidak segan silu mengatakan bahawa kami hadis-hadis tersebut walaupun terdapat dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, namun tarafnya adalah hadis ahad, seolah-olah hadis ahad itu bukan hadis yang sahih.
hakikatnya kaedah yang menyatakan bahawa hadis ahad tidak boleh diguna pakai dalam akidah adalah kaedah yang salah, kaedah yang batil. Sebab itulah Syekh Hafizahullah menerangkan bab ini, menerangkan bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan keterangan terhadap hukum hakam agama secara keseluruhannya. Tidak ada satu bab pun yang boleh boleh dikecualikan keterangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Okey. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Qala al-muallif rahimahullah, innallaha jalla wa ala qad ja'ala asy-syari'ata allati ba'atha biha nabiyuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatimat asy-syara'i'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir. Syariat yang menutup segala syariat. Iaitu syariat artinya membawa satu hukum hakam, membawa satu undang-undang yang terakhir, yang menutup segala undang-undang yang terdahulu. Jadi apa sahaja yang diputuskan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah dijadikan sebagai hukum agama. Apa yang Nabi sampaikan itulah hukum agama, dan tidak boleh ada seorang pun di kalangan umat ini yang cuba mengatakan bahawa kami tak nak terima apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad kerana kami dapati bahawa hukumnya lain dalam syariat Nabi terdahulu. Tidak. Syekh kata syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang sempurna yang menutup segala syariat yang lain. Wa muhaiminatun ala ma taqaddamaha minha, dan syariat ini mencakupi segala yang ada pada syariat terdahulu. Apa erti mencakupi itu segala yang ada pada syariat terdahulu? Segala kebaikan yang wujud dalam syariat terdahulu tidak ada pun yang ditinggalkan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hukum hakam yang ada dalam dunia ini sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampai pada zaman Nabi Muhammad sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu hukum dan kebaikan sekalipun yang ditinggalkan. Tak ada satu kebaikan yang ada pada umat dahulu, tak ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Hatta ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur yang pendek pada umat Muhammad SAW, dari segi umurnya, dari segi kuantitinya, namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan musim-musim amalan, musim-musim tertentu yang menjadikan amalan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menandingi umat terdahulu. Walaupun umat terdahulu salat mereka mungkin lebih banyak, namun salat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 waktu mereka sama seperti 50 waktu. Dan amalan-amalan, ada hari-hari tertentu yang digandakan amalan-amalannya, termasuk bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar, dan juga hari siang-siang Zulhijjah, yang mana kelebihan tersebut tidak diberikan pada umat terdahulu. Walaupun bulan-bulan itu telah wujud sejak zaman dahulu. Bulan Ramadan telah wujud sejak sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, puasa juga telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Artinya umat dahulu memang dah berpuasa, dan umat dahulu juga telah ada bulan yang dinamakan sebagai bulan Ramadan, kerana penamaan bulan 12 bulan ini bukan bukan dibawa oleh Nabi Muhammad, malah ia telah wujud dalam bahasa Arab ketika Nabi SAW diutuskan. Bererti Ramadan telah wujud, puasa juga telah wujud. Namun bezanya kat mana? Kelebihan yang terdapat pada Lailatul Qadar, kelebihan yang terdapat dalam bulan puasa itu tidak diberikan kecuali kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala kebaikan yang ada pada umat-umat terdahulu ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala kebaikan yang ada pada syariat dahulu ada pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala kekurangan, segala penyelewengan yang dimasukkan dalam ajaran-ajaran terdahulu setelah Nabi mereka meninggal,
kitab-kitab diubah oleh tangan-tangan orang-orang tertentu, ajaran-ajaran telah diselewengkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan mereka, kesesatan tersebut telah disaring dan dibuang dan tidak sedikit pun mempengaruhi apa yang ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya muhaiminah. Muhaiminah artinya segala hukum hakam yang diperlukan oleh manusia telah dan penting yang ada pada syariat dahulu telah pun disebutkan kembali dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala penyelewengan dan kesilapan telah pun dibuang daripada syariat, daripada mendekati ataupun memasuki syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujudnya hukum hakam yang melengkapkan lagi keperluan manusia yang Allah tak berikan pada umat terdahulu. Dan pada umat Nabi Muhammad SAW Allah berikan kemudahan hukum, banyak perkara yang Allah SWT mudahkan dan jadikan sebagai satu nikmat. Allah SWT banyak menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan pada umat terdahulu. Maka tidak ada syariat Nabi Muhammad ini dan agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak memerlukan kepada sebarang syariat terdahulu. Kalaulah syariat Nabi tidak perlukan pada syariat terdahulu, apatah lagi keperluannya memanglah sangat tidak perlu kepada agama-agama yang tidak dibawa oleh Nabi dan Rasul. Syariat Nabi Muhammad tidak perlukan kepada sebarang suluhan daripada mana-mana agama yang direka oleh akal manusia. Sama ada akal tersebut akal yang terdahulu, yang direka oleh umat terdahulu, ataupun akal yang datang kemudian. Akal yang datang kemudian, orang-orang yang cuba menafsirkan agama mengikut akal mereka, akal-akal orang-orang yang cuba menjadikan nas Quran dan sunnah itu mengikut kefahaman akal mereka. Quran sempurna, syariat sempurna, hadis Nabi SAW adalah sempurna kerana ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah yang jamin kesempurnaannya. Wa faddalaha 'alaiha, dan Allah lebihkan agama ini terhadap agama-agama terdahulu. Wa ja'alaha baqiyatan ila qiyamis saah, dan Allah jadikan agama ini berkekalan sampai ke hari kiamat, sehingga berdirinya hari kiamat, sehingga berlakunya hari kiamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Okey. Wa hiya 'ammatun likulli mukallaf, dan agama ni pula sesuai untuk siapa? Sesuai ammah, untuk keseluruhan likulli mukallaf, keseluruhan orang-orang yang mukallaf. Siapakah orang mukallaf? Semua manusia yang mencapai umur baligh, mereka adalah mukallaf. Sebab tu erti mukallaf bila seseorang itu dia akalnya sempurna dan dia baligh, mencapai umur baligh, dia seorang mukallaf. Sama ada dia orang Islam ataupun bukan Islam. Sebab tu syarat, selalu kita sebut syarat seorang Islam baligh. Islam lain, baligh lain. Dengan adanya Islam dan adanya baligh, itu baligh sempurna akal dan tidak ada kecacatan akal. Maksudnya kalau disempurna akal, umurnya yang matang sempurna dan tidak diikuti dengan sebarang penyakit akal, maka seorang dikira sebagai mukallaf. Semua mukallaf perlu beramal dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ditujukan kepada semua mukallaf, kepada seluruh manusia, namun dipertanggungjawab rahmat agama Islam itu sampai kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin, rahmat dan kebaikannya. Namun dipertanggungjawabkan, itu yang menjalankan tugas melaksanakan umat Muhammad adalah golongan mukallaf, orang-orang yang berakal di kalangan umat ini. Jadi kata Syekh, Allah dah jadikan agama ni agama yang sempurna, yang melengkapkan agama-agama terdahulu, yang membersihkan penyelewengan yang dibawa oleh orang-orang yang berdosa di atas nabi-nabi mereka. Agama ni dah bersihkan, dan agama ini adalah agama yang kekal sampai hari akhirat. Dan sudahlah begitu, agama ini pula agama yang sesuai untuk diamalkan oleh semua orang, semua mukallaf. Wa 'ammah fi kulli syai' min ad-din. Agama ni pula menerangkan segala perkara yang bersangkut paut dengan agama.
Dalam Islam tak ada satu perkara yang tidak diterangkan. Semua bab dalam agama telah diterangkan dalam agama ini. Tak ada satu bab dalam kehidupan yang berkaitan dengan persoalan agama yang tidak diterangkan. Berbeza bagi siapa yang mengkaji agama lain. Saya ada pengalaman mengkaji sebahagian daripada agama. Bagi siapa yang mengkaji agama lain, dia akan dapati bahawa sangat sempurna mereka secara automatik kita akan dapat tahu sangat sempurnanya agama Islam. Saya pernah mengkaji agama, minta maaf kalau secara umum mengkaji agama Buddha, yang disepakatkan dalam agama Buddha hanya 2-3 perkara berkaitan dengan akhlak untuk orang awam, 5 akhlak yang perlu diamalkan, berkaitan dengan 8 jalan suci, itu sahaja. Selepas daripada itu semuanya, sama ada peraturan sangga 300 lebih, itu semuanya ditolak dan mereka berbeza pandangan antara satu sama lain. Dan semuanya merupakan tiap-tiap undang-undang yang disebutkan dalam undang-undang sangga itu diperselisihkan antara satu kumpulan sangga, satu kumpulan sami dengan kumpulan yang lain. Begitu juga kalau lihat pada agama-agama yang lain. Agama yang mereka sepakatkan hanya sedikit. Jadi mereka perlukan kepada adaptasi, perlukan kepada kemahiran akal mereka untuk menggabungkan dan mencari kesempurnaan dari tempat yang lain. Agama Islam tidak. Segala perkara diterangkan. Suatu agama Islam tidak menerima sebarang idea yang menolak agama Allah. Berbeza pada agama lain. Mereka tak ada masalah. Kalau cerita tentang suatu kumpulan tolak agamanya, suatu kumpulan tidak menerima hukum hakam semua, sebab hukum hakam yang mereka sebutkan itu merupakan hukum hakam yang direka oleh akal manusia, bukan agama yang asal. Kerana persepakatan yang ada di antara mereka hanya sedikit, dan mereka tahu bahawa banyak undang-undang kepercayaan dan sebagainya diwarisi daripada adat-adat tertentu. Agama Buddha yang ada di India tak sama dengan yang ada di China, tak sama dengan yang ada di Thailand, tak sama yang ada di Kemboja, tak sama yang ada di Burma, tak sama dengan Buddha di Eropah. Kenapa? Sebab yang disepakatkan hanya sedikit. Muqaddimah itu pun tafsirannya yang pelbagai. Hatta tafsiran kepada perkara paling asas dalam agama sekalipun, nirvana atau nibbana, itu satu perselisihan yang tidak berketepian sampai sekarang. Apakah erti nirvana sebenar, apakah erti nibbana atau nippian yang disebutkan dalam agama Buddha tersebut. Saya bukan nak kritik agama lain, tapi saya nak cerita tentang Islam. Dalam bab menceritakan perkara, segala urusan berkaitan dengan agama Allah ada dalilnya. Bermula bab solat sekalipun bermula daripada takbir, bermula daripada seorang angkat tangan, dan ketika itu apa yang dibacakan dan apa yang ada dalam hati. Bila kita angkat tangan takbiratul ihram, kat mana tangan kita nak letak, apa yang perlu kita baca takbir, dan kita perlu niat serentak seperti diterangkan bab muqaranah tersebut, diterangkan dalam agama. Ada dalilnya, ada buktinya. Segala pergerakan dalam solat, sama ada pergerakan anggota atau yang difikirkan dalam akal kita dan apa yang diucapkan, semua sekali ada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata tuan, tengok kepada semua agama lain, kita akan nampak perbezaan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain, dan daripada satu tafsiran dengan satu tafsiran yang lain. Dan jangan pelik, tokoh-tokoh agama di kalangan mereka sangat bertolak ansur. Jangan pelik, agama lain sangat bertolak ansur. Sebab apa? Sebab sejak pada awal mereka sedar bahawa apa yang mereka perkatakan itu tidak ada dasarnya daripada pengasas agama mereka. Itu merupakan tafsiran akal mereka. Sebab itu mereka boleh bertolak ansur. Berbeza daripada ajaran Islam, berbeza agama Islam. Agama Islam, segala perkara yang diucapkan oleh para ulama merupakan warisan yang mereka terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris Nabi. Kita ikut ulama sebab ulama mewariskan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ikut semua ulama mazhab?
Mazhab yang 4 ni kenapa kita ikut? Sebab kita tahu bahawa mereka ini telah membawa warisan Nabi SAW. Mereka baca hadis Nabi dan mereka faham hadis Nabi sebagaimana sahabat-sahabat Nabi faham. Walaupun kita tidak nafikan adanya kelemahan manusia ataupun adanya sifat manusia. Kelemahan manusia tersalah faham, sifat manusia berbeza kecenderungan. Jadi dalam perbezaan antara satu mazhab yang lain, bukan berbeza pada nas, namun berbeza daripada kecenderungan imam dalam satu perkara. Kecenderungan, ada yang cenderung kepada tarjih, merajihkan antara dalil, ada cenderung untuk menggabungkan antara dalil, iaitu al-jam' bainal adillah, cuba gabungkan. Ada cenderung untuk beramal dengan semua hadis, termasuk hadis-hadis yang lemah namun tidak sampai pada tahap palsu, iaitu beramal dengan hadis yang lemah namun diletakkan syarat-syaratnya. Kecenderungan ini wujud. Kecenderungan itu wujud menyebabkan adanya perbezaan dalam bab furu'. Namun asasnya semua sama, kerana asasnya Nabi SAW telah menyampaikan satu ajaran yang mempunyai dalil yang kuat. Dalil, jadi suatu bila ada dalil, ada teks yang jelas menerangkan tentang agama ini secara keseluruhannya, maka umat Islam, kita jumpa orang Islam yang ada di mana sekalipun solatnya sama. Solat ini satu perkara yang jelas, Nabi terangkan dengan jelas. Tidak ada perbezaan solat antara orang yang tinggal dalam hutan dengan yang tinggal dalam bandar. Tidak ada perbezaan solat antara orang Asia dan orang Eropah dan ataupun orang yang ada di Timur Tengah. Kalau ada perbezaan, itu perbezaan furu'. Sekadar angkat tangan setinggi mana, adakah paras bahu ataupun adakah bahagian hujung tangan yang perlu di bahu atau bahagian tapak tangan, bahagian ini yang berada di bahu, iaitu yang hujungnya sama dengan telinga. Kalau letakkan tangan di atas dada ketika mendakap, adakah perlu di atas dada ataupun di atas bahagian leher, bahagian perut yang atas, ataupun di bahagian perut yang bawah, menurut kepada setengah riwayat hadis riwayat Sayyidina Ali, atau walaupun hadisnya lemah. Namun perbezaan pandangan itu tidak menjadikan orang yang di Asia solat subuhnya 4 rakaat. Tidak. Subuh, semua umat Islam solat subuh 2 rakaat. Semua umat Islam solat pada waktunya. Perbezaan sedikit pada waktu habis subuh dan masuk waktu subuh dan juga habis subuh antara mazhab Hanafi, itu sekalipun tidak menjadikan mereka terkeluar atau terpisah. Tidak. Masih lagi adanya kebersamaan. Bukan masih bersama, malah keseluruhannya ada kesamaan, hanya perbezaan pada awal dan juga akhirnya, bilakah bermulanya subuh dan bilakah berakhirnya subuh. Dan semua perkara yang lain adalah sama. Bacaannya beza sekalipun hanya sedikit perbezaan, dan kalau kita rujuk balik bacaan tahiyat, perbezaan itu bukan mereka ada-adakan, kerana memang Nabi SAW ajarkan beberapa sunnah. Oleh kerana kaedah mazhab untuk memudahkan. Mazhab ni tujuannya, kenapa wujudnya 4 mazhab? Untuk memudahkan orang awam. Jadi ulama-ulama dalam mazhab, kecenderungan mereka tidak menafikan yang lain. Kecenderungan mazhab Syafi'i untuk menerima lafaz tahiyat yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, dan kenapa? Kerana ada kecenderungannya. Tapi kenapa mereka menerima riwayat Ibnu Umar dan tidak meletakkan riwayat Ibnu Mas'ud ataupun riwayat Umar, tahiyat lafaz Umar untuk diamalkan? Sebab orang awam kalau disuruh baca dengan banyak bacaan, banyak wajah, mereka pening. Jadi bagi mazhab Syafi'i, pilih satu lafaz yang mereka rasakan paling baik diamalkan oleh orang awam, mazhab Syafi'i. Dan bagi mazhab Maliki, mereka lebih memilih lafaz tahiyat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, satu riwayat untuk mudah diamalkan. Bukan bererti ulama mazhab Maliki menolak lafaz yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud. Bukan bermakna ulama Syafi'iyah menolak riwayat yang diriwayatkan daripada lafaz tahiyat Ibnu Mas'ud ataupun Umar. Begitu juga mazhab Hambali, mereka menerima riwayat Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah, bukan at-tahiyyatu salawatu thayyibatu lillah. Kenapa? Sebab tujuan mazhab adalah memudahkan orang awam, iaitu mencari satu
ambil satu kaul untuk diamalkan tanpa mereka menafikan adanya perbezaan pandangan. Suatu bagi orang-orang yang benar-benar bermazhab, mereka tahu mereka ni muqallid, iaitu ikut pada imam mereka, ikut pada pilihan imam mereka untuk beramal, namun mereka bukan menafikan yang lain. Sebab apa? Sebab kita sebagai orang awam, kita ikut kepada pilihan dan pentarjihan yang telah dilakukan oleh ulama-ulama ini, dan antara cara yang paling mudah untuk beramal adalah ikut kepada ulama-ulama mazhab, kerana mereka adalah ulama-ulama yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita ikut ulama kerana batang tubuh mereka. Bukan kita ikut ulama kerana mereka. Sehingga kan ada yang menjadikan mereka ini seolah-olah setaraf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setaraf? Ada orang yang mengamalkan suatu bacaan, satu doa, satu ibadah yang tidak diwarisi daripada Nabi, namun dinisbahkan kepada ulama tertentu. Kata, walaupun Nabi tak ajar, tapi ulama ajar. Itu salah kaedah tersebut. Bab ibadat, bab zikir, bab amal ibadat, bab secara khusus ini Nabi dah ajarkan, dan itu sahaja yang kita buat. Ulama-ulama memudah cara, ulama menerangkan makna, memahamkan lagi, atau menunjukkan cara praktikalnya. Bukan mereka yang mencipta amal ibadat. Yang memulakan satu amal ibadat, yang memulakan amal ibadat untuk diamalkan, itu dinamakan sebagai syariat, yang mensyariatkan. Yang mensyariatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang manusia sekalipun selepas Nabi yang mensyariatkan suatu amalan. Sebab apa? Sebab agama ini telah sempurna. Berbeza daripada hukum hakam. Hukum hakam sempurna. Namun secara praktikalnya, kalau kita nak praktikkan suatu hukum, keadaan berubah. Kita kata hukum Islam, hukum yang merangkumi segala perkara. Seperti kita syarikat sini, ammah fi kulli syai'. Merangkumi segala perkara. Jadi macam mana dengan urusan-urusan yang baru wujud? Perkara-perkara yang baru wujud pada zaman kita. Zaman dulu tak ada kereta, zaman sekarang ada kereta. Zaman dulu tak ada kapal terbang, zaman sekarang ada kapal terbang. Zaman dulu tak ada video. Zaman dulu tak ada video. Ada orang kata, ini satu perkara ketika saya di sekolah menengah dulu, ada seorang pelajar ni pergi belajar dengan seorang ustaz di luar. Ustaz tu kata, tengok video lucah tak berdosa. Sebab apa? Tu bukan orang, tu bayang sahaja. Tu bukan aurat, tu gambar sahaja. Ini satu kejahilan. Satu kejahilan. Ya, hukum Islam itu sempurna, semuanya telah disebutkan. Namun ada hukum, bab hukum ni ada bab am dan juga hukum yang umum, yang mana boleh diketahui melalui qiyas. Bab hukum hakam. Tapi bab amal ibadat tidak ada qiyas. Kerana amal ibadat tidak boleh dikiaskan. Dia bukan berkaitan dengan hukum halal dan haram. Amal ibadat berkaitan dengan ketetapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kata Syekh, ni kita belum bincang tentang sunnah. Kita bincangkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam, agama yang penutup segala agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang menutup segala syariat sebelumnya. Agama yang mencakupi segala kebaikan yang ada pada umat terdahulu. Agama yang terselamat daripada penyelewengan yang dibawa oleh golongan yang datang, golongan yang menyelewengkan nas-nas mereka dalam teks-teks asal. Agama yang Allah Subhanahu wa taala muliakan lebih daripada agama yang lain. Agama yang kekal ke hari akhirat, dan agama yang sempurna sehingga menerangkan tentang segala urusan yang ada di atas muka bumi ini, menerangkan hukum hakamnya. Agama yang sangat sesuai diamalkan, yang agama yang satu-satunya agama yang sesuai diamalkan oleh seluruh orang, seluruh mukallaf, seluruh manusia yang mukallaf, dan agama yang mencakupi segala urusan termasuk usuluddin dan furu'uddin. Termasuk dalam bab usul. Bab usul artinya Nabi apa yang ada agama ni? Agama telah menerangkan tentang usul-usul agama. Berkaitan dengan akidah, agama telah terangkan.
Tidak perlu wujudnya pelbagai tafsiran pada umat kemudian, kerana umat dahulu juga pemahaman mereka telah sempurna. Pemahaman terhadap teks telah wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teks itu dibaca oleh sahabat dan difahami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwarisi oleh anak-anak murid mereka. Mereka kalaulah teks itu tidak wujud pada zaman Nabi, mungkin ada ruang untuk kita kata kita boleh cek, kita boleh buat pilihan yang lain. Namun Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wujud pada zaman Nabi. Al-Quran wujud pada zaman Nabi, diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna ayat Quran itu diterjemahkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian disepakatkan oleh semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disepakatkan oleh semua golongan tabi'in, golongan tabi'in. Mana mungkin golongan yang datang kemudian kata hadis Nabi tak boleh diterima untuk memaknakan ayat Al-Quranul Karim. Mana mungkin orang yang datang kemudian kata hadis Nabi tidak sesuai kerana ia ahad, artinya diriwayatkan secara ahad. Kami nak semua sahabat kata begitu, semua sahabat meriwayatkan. Seolah-olah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua sekali duduk di meja atau duduk di kursi ta'lim. Sahabat Nabi, mereka ketika mereka ada sebahagian mereka yang pergi berjihad fi sabilillah, sebahagian mereka terlibat dengan pemerintahan, sebahagian daripada mereka Allah Subhanahu taala wafatkan mereka, Allah Subhanahu taala mengambil umur mereka sebelum mereka sempat menyampaikan. Jadi agama yang ada pada kita kalau disyaratkan bahawa mesti mutawatir, kita tahu bahawa hadis ini, majlis tahdis itu berkembang pada waktu bila? Pada zaman sahabat-sahabat kecil. Zaman ramai di kalangan sahabat lama, mereka meriwayatkan secara syafawi, secara mulut ke mulut. Namun kebanyakan hadis diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang kecil. Mana proses mengajarkan sunnah ini berlaku dengan rancak ketika zaman sahabat, ketika kekurangan sahabat. Dah tak ramai dah. Sebab tu Abu Hurairah yang merupakan permaja pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abadilah yang 4 semua sekali, mana Abdullah yang 4 orang semua sekali, Aisyah, Ummu Salamah dan sahabat-sahabat yang ada dalam meriwayatkan hadis kebanyakan jadi kalangan sahabat yang muda. Sebab apa? Sebab pada zaman tersebut, pada zaman awalnya sahabat ramai, jadi sahabat kata bersahabat ini lebih suka mengutamakan sahabat yang lain. Oleh kerana sahabat yang ramai, mereka tidak suka memandai-mandai ataupun suka tunjukkan lebih pandai daripada orang lain, mereka suka mengutamakan orang yang lain. Sehinggalah ramai sahabat yang meninggal, tinggallah sahabat-sahabat yang muda ini. Ketika itu menjadi tanggungjawab mereka secara fardu ain untuk mereka sampaikan agama Allah dan ajarkan agama Allah. Kalaulah kita jadikan kaedah bahawa hadis ahad tidak boleh diterima dalam bab akidah, artinya ajaran-ajaran sahabat pada zaman-zaman periwayatan hadis tak boleh diterima. Sebab itulah saya selalu tanyakan kepada kawan-kawan, sampai sekarang saya tanyakan dan sampai sekarang, kalau siapa yang dengar, yang pegang pada kaedah hadis ahad tak boleh pakai, tolong bawakan hadis mutawatir dalam bab akidah. Jangan kata tak boleh pakai kemudian tak pakai semua hadis. Kalau wujud hadis mutawatir dalam akidah, dalam bab akidah, tolong bawakan hadis mutawatir, kemudian kita padankan dengan ajaran Islam. Kalau betul ada hadis mutawatir dalam bab akidah, manakah hanya terima hadis mutawatir, kita okey, bawakan hadis mutawatir berapa banyak, dan kita padankan dengan keagungan agama ini yang menerangkan segala perkara. Kita padankan dengan bab akidah yang menerangkan tentang segala urusan ghaib yang sejak kita hidup ini, berkaitan dengan jin, berkaitan dengan syaitan, berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan hukum hakam, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan urusan agama pada kita hidup, kemudian sampai kepada alam barzakh, pada apakah yang berlaku ketika waktu kematian, berita-berita berkaitan dengan keadaan seorang ketika meninggal, berita-berita berkaitan dengan alam kubur, berita-berita berkaitan dengan hari kiamat,
berita-berita berkaitan dengan keadaan sebelum ditiupkan sangkakala yang pertama sehinggalah pada selepas ditiupkan sangkakala yang kedua, berita-berita sampai ke dalam syurga, tolong bawakan hadis yang mutawatir. Kalau begitulah kaedahnya, hanya hadis mutawatir yang diguna pakai dalam ilmu akidah, sudah pasti agama ini tidak ada apa sisanya. Yang tinggal hanyalah akal. Umat Islam hanya sepakat dari segi solatnya, namun dari segi kefahaman mereka terhadap agama takkan sama. Kalau begitulah kaedahnya. Sebab tu kaedah ni kaedah yang salah. Cuma bagi golongan yang mempertahankan kaedah ini, mereka cuba bentangkan dengan cara yang nampak lebih cantik. Mereka kata ini persoalan yang besar, persoalan usul, tak boleh disabitkan kecuali hadis yang mutawatir, bukan hadis ahad. Seolah-olah hadis ahad tidak ada nilainya. Seolah-olah dia terangkan hadis ahad bukan hadis yang sahih. Okey. Sebab tu kita balik semula pada apa yang disebutkan oleh Syekh. Kalau kita bincangkan bab ni jadi panjang, dan kita akan bincangkan semula kerana berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan sunnah. Kita nak cerita tentang kedudukan hadis Nabi SAW. Kita belajar tentang kedudukan sunnah ni, jangan sampai sunnah Nabi, sunnah ialah terbaik, kita kena ikut Nabi begini begitu, sampai buat akidah tak nak ikut Nabi SAW, sampai buat akidah nak tolak hadis Nabi SAW, hanya atas alasan hadis ahad, hanya atas alasan hadis ahad. Sebab tu kalau kita cerita lebih panjang, bukan hadis ahad, ayat Quran pun tak diterima. Ayat Quran yang sudah pasti mutawatir. Kalau nak cari hadis mutawatir memang susah ditemukan. Katakan, okey, terima ayat Quran. Ayat Quran begitu banyak sekalipun yang menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan akidah juga ditolak atas alasan berbeza dengan akal yang mereka katakan telah qat'i. Sejak bila yang mereka putuskan itu sebagai qat'i, sehingga semua ayat Quran perlu tafsirkan sesuai dengan apa yang mereka katakan sebagai qat'i. Hakikatnya, masalah utama yang berlaku pada Ahlul Kalam, apa yang mereka putuskan sebagai qat'i itulah satu kesilapan. Mereka kata takkan salah. Qat'i artinya satu perkara yang pasti takkan salah. Mereka dah putuskan Allah tak bertempat. Kita nak tanyakan satu hadis Nabi pun tak jumpa, satu ayat Quran tak jumpa, kaedah Allah tak bertempat, atau ada yang kata Allah tak bertempat, ini qat'i. Ada yang kata Allah di mana-mana, ini qat'i. Okay. Kita katakan bawakan dalil macam mana kaedah katakan Allah tak bertempat ni sebagai qat'i, perkara yang tak boleh salah. Mereka bawakan hadis ayat Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Seolah-olah ayat laisa kamitslihi syai' bertentangan dengan ayat Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Bukan seolah-olah, itulah yang mereka katakan. Sebab tu ayat Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa perlu dibekukan maknanya, atau perlu ditafsirkan dengan makna akal yang telah mereka putuskan. Seolah-olah dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat mutawatir ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kalimah-kalimah Quran yang tidak difahami, atau kalimah-kalimah Quran yang maknanya tidak boleh diterjemahkan seperti mana perkataannya. Perlu diterjemahkan lafaz-lafaz tersebut bukan pada makna lafaz, perlu diterjemahkan berdasarkan kepada akal yang telah kami putuskan setelah kami belajar ilmu daripada Yunan. Ini kaedah yang silap. Siapa kata Allah bertempat? Tak pernah orang katakan Allah bertempat. Dan siapa kata Allah tak bertempat? Ulama salaf tidak membincangkan bab tempat atau tidak tempat. Sebab apa? Sebab perkataan itu tak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Urusan ini berkaitan dengan urusan perkara ghaib. Apa ulama salaf kata? Ulama salaf hanya mengatakan dan mengulang kembali apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang kata Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah Munawwarah dan Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis, dan Nabi menerima cercaan daripada golongan Yahudi, dan mereka menempelak Nabi,
mengatakan bahawa Nabi SAW meniru agama yang dahulu. Nabi bukanlah seorang rasul, dia hanya tiru agama dahulu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dia pun nak ikut. Nabi sering berbolak-balik pandang ke langit. Apa yang Nabi pandang? Kenapa Nabi pandang ke langit? Adakah Nabi buat itu salah? Kalaulah salah, pasti Allah turunkan ayat menegur perbuatan Nabi SAW. Kalau salah, pasti Allah akan tegur bagaimana keadaan Nabi SAW selalu mengangkat jarinya ke atas ketika menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah, sekarang ni bukan salah. Siapa saja kata Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arasy, dikatakan sebagai mujassimah, yang mana erti mujassimah itu dalam ta'rif Ummul Kalam adalah golongan musyrik yang menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bagaimana perkara begini boleh dikatakan perkara furu'? Tatkala golongan Ahlul Kalam, saya minta maaf, bab ni saya sangat tegas, tatkala golongan ini mensifatkan kaul-kaul salaf dan pengikut-pengikut ulama salaf sebagai mujassimah yang sama ertinya dengan golongan yang melakukan syirik, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk, menyerang dengan hukum sebagai mujassimah, menghukumkan golongan yang mengikut kepada fahaman salaf sebagai mujassimah, diminta supaya ulama yang memahami manhaj salaf diam dan terima perbezaan. Tatkala kita jawab semula, ramai di kalangan ulama salaf sejak zaman dahulu cuba menjawab, membawakan ayat Quran, membawakan hadis Nabi SAW, cuba jawab untuk menerangkan manhaj yang benar. Apa yang berlaku? Yang berlaku dikatakan mereka tidak memahami, tidak tahu menghormati perbezaan. Akan disifatkan orang yang menerangkan kebenaran untuk mempertahankan akidah salaf, mempertahankan manhaj yang difahami oleh salafun as-salih, akan disifatkan sebagai seorang yang keras. Kemudian akan ada pihak ketiga cuba mendamaikan, mengatakan ini masalah furu'. Subhanallah, ketika mereka menjadikan orang yang mengatakan Allah beristiwa di atas arasy seperti mana firman-Nya, seperti mana hadis Nabi SAW, seperti mana akidah sahabat, seperti mana akidah salafus salih, dikatakan sebagai mujassimah, dikatakan sebagai seorang yang sama dengan musyrik, dikatakan seolah-olah mereka ni terkeluar pada agama mereka ni, sampai pada bab sebahagian mereka menghalalkan darah dan sebagainya. Tatkala kita jawab, mereka kata tak faham perbezaan, cuba buat pecah belah, cuba dan sebagainya. Sampai pada tahap seterusnya datang golongan pendamai yang mensifatkan ini masalah furu', ini masalah furu', jangan bergaduh. Sebab itulah bab ini, bab berkaitan dengan akidah, perlu bertegas. Dalam keadaan tolak ansur, ya, bertolak ansur dalam bermuamalah, bertolak ansur dalam berbeza pandangan. Jangan disebabkan oleh perbezaan ini kita berbezanya sehingga berpecah belah. Menghormati pandangan satu sama lain dalam erti dalam kehidupan bersama, hidup bersama dan bekerjasama pada perkara yang ma'ruf, ya, namun bukan dengan mengiyakan apa yang telah dibuat oleh golongan yang telah menafikan akidah yang telah disepakatkan oleh salafun salih. Generasi salaf telah sepakat, kemudian kita dah biarkan. Kenapa? Kalau kita dibiarkan, akan datang lagi golongan yang awal tadi yang mensifatkan golongan ini sebagai mujassimah, mereka balik semula. Sebab itu perlu ditegaskan, perlu diterangkan, dan ini bukan perkara yang kecil, ini persoalan yang besar. Cuma adab perlu dipelihara. Berbincanglah macam mana sekalipun, bertegaslah macam mana sekalipun, jangan sampai kita terkeluar daripada adab perbincangan. Jangan sampai jangan sampai perbuatan kita yang memahami manhaj salafun salih ketika menerangkan tentang kebenaran disebabkan oleh salah kita dalam memilih cara menerangkan itu, menyebabkan orang makin benci dan tak suka dengan manhaj salafun salih. Yang perlu kita lakukan ialah
zahirkan kesempurnaan, zahirkan kecantikan, zahirkan kejelasan, zahirkan keindahan yang ada pada yang wujud keindahan dan kesempurnaan yang ada pada pemahaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bab ini saya selain bab mukadimah bab ini saya sering terangkan, bawa ambil masa yang panjang untuk menerangkannya supaya kita ketika membincangkan tentang makanatus sunnah, kedudukan sunnah itu, kita meletakkan sunnah Nabi itu sebagai satu sunnah yang menerangkan semua bab agama. Lebih-lebih lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang bab-bab berkaitan dengan akidah, kerana bab usul lah kita perlu rujuk kepada usul yang paling utama, iaitu selepas daripada Al-Quran, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tiap-tiap hadis, tiap-tiap ayat Quran itu diterangkan oleh hadis. Bagaimana ayat Quran dikatakan, katalah mereka kata ayat ini mutasyabihat, ayat ini tak jelas. Tak jelas, Quran jelas, hadis Nabi jelaskan. Ini ayat yang dikatakan tak jelas, kemudian ayat yang dikatakan tidak jelas, disifatkan kononnya ayat Quran tidak jelas, mutasyabihat. Hakikatnya ayat sifat bukan tak jelas. Makna ayat-ayat sifat itu jelas, cuma maknanya bertentangan dengan logik akal yang mereka telah putuskan tadi. Tapi katakanlah betul-betul mereka, kita untuk berdebat, kita kata kita terimalah, betul lah ayat ni katakan ayat sifat, ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, apa perlu dilakukan? Perlu kita rujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang makna isi kandungan ayat tersebut. Ini ayat yang dikatakan tidak jelas, tidak boleh ditafsirkan. Hadis Nabi ditafsirkan, mereka sifatkan sebagai hadis yang perlu diketepikan dalam bab akidah. Hakikatnya apa yang berlaku adalah kesilapan golongan ini dalam mengutamakan akal. Terlalu mengagungkan, terlalu kagum dengan kebijaksanaan yang ada pada golongan Yunan. Kita akur bahawa adanya jasa para intelek ataupun ahli falsafah Yunan dalam menolak mughalatat, dalam menolak banyak cerita-cerita dongeng dalam masyarakat Yunan ketika itu. Ya, itu betul. Namun jangan sampai agungkan jasa mereka dalam bab cerita, menolak cerita dongeng, bab membawakan fakta, bab mereka cuba kaji sains. Jangan sampai pengagungan tersebut mengatasi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatasi ayat Al-Quran Karim. Jangan sampai terlalu kagum dengan ilmu sains sehingga meremehkan pandangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meremehkan pemahaman sahabat. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab kepada bangsa Arab. Ketika mereka bangsa yang diturunkan Quran itu bahasa Arab yang paling fasih, diturunkan kepada satu masyarakat Arab yang sangat fasih. Apa arti fasih? Bukan sahaja mereka faham dengan jelas, mereka juga mampu mengungkapkan perkataan dengan jelas. Bagaimana ayat Quran yang diturunkan, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun, Quran yang berbahasa Arab yang tidak salah sedikit pun, yang tidak ada sedikit pun bengkok padanya, diturunkan kepada bangsa yang sangat fasih ini agar mereka bertakwa. Itu ayat Quran diturunkan kepada orang yang sangat faham Quran. Semua ulama ijma' mengatakan bahawa zaman Quran diturunkan kepada bangsa Arab telah mencapai tahap kefasihan yang paling tinggi. Seperti fasih, mereka sangat faham tentang Al-Quranul Karim. Mereka sangat faham tentang tiap-tiap lafaz yang ada pada Quranul Karim. Dan bukan sekadar itu, mereka mampu bercakap dengan kaedah, dengan bahasa yang sangat fasih. Tiba-tiba ada orang datang kemudian katakan sahabat Nabi tak faham ayat, sahabat Nabi tidak memahami ayat demikian dan demikian. Kami yang datang kemudian yang lebih pandai, yang lebih arif tentang perkara ini. Ini suatu manhaj yang tidak benar dalam memahami agama, dan cara yang tidak tepat dan bertentangan dengan perasaan mengagungkan, bertentangan dengan prinsip
umat Islam yang sangat meletakkan kedudukan sunnah itu sebagai di tempat yang sangat tinggi. Okey, selesai Syekh terangkan tentang balik semula pada teks Syekh kata agama ni agama paling sempurna, sesuai untuk semua. Wa ma'lumun anna hadhihi syariah al-kamilah asy-syamilah bayanuha fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam muwafiqatun li kitabillahi wa mubayyinatun lahu wa zaidatun alaihi. Bila sabit bahawa syariat ini, itu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang sempurna dan menyeluruh, dan keterangan terhadap agama ini diterima daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini agama yang sempurna. Dari mana kita tahu agama yang sempurna ni? Daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah tegaskan juga bahawa Al-Quran dan sunnah ini seiring, sejalan, tidak berpisah sampai hari kiamat. Pemahaman Quran dan sunnah takkan berpisah. Al-Quran dan sunnah, apa yang Nabi tinggalkan itu akan seiring bersama sampai bila-bila, sehinggalah ketika Nabi SAW, ketika kita bertemu Nabi di Haud, iaitu di proses yang paling akhir sekali sebelum masuk syurga dan neraka, kita Quran dan sunnah tidak pernah berpisah. Kenapa? Adakah selepasnya berpisah? Tidak. Tapi selepasnya tidak lagi diadil dengan Quran dan sunnah. Selepasnya adalah waktu kita menerima balasan terhadap apa yang kita lakukan. Selagi sampai ketika Haud, masih lagi Quran sunnah itu dikatakan manusia masih merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bila kita bahawa agama ini agama yang sempurna, dan agama tidak diambil kecuali daripada Al-Quran dan sunnah, dan sunnah Nabi pula takkan berbeza daripada Al-Quran, kerana sunnah Nabi kalau dilihat digandingkan dengan Quran, dia ada 3 keadaan. Sama ada sunnah Nabi menerangkan perkara yang sama yang telah terangkan Al-Quran, yang Al-Quran terangkan, sunnah Nabi terangkan semula, ataupun sunnah Nabi SAW menerangkan dan mendetailkan apa yang Quran sebutkan secara umum. Itu keadaan kedua. Atau keadaan ketiga, sunnah Nabi SAW mengajarkan kita hukum hakam yang Quran tak sebut, namun ianya terkandung dalam wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW selain daripada Al-Quran Al-Karim. Okay, 3 keadaan sunnah. Sunnah tidak akan bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Takkan bertentangan. Sebab itulah bila dikatakan satu hadis itu hadis ahad, kita tanya sahih ke tidak. Kalau dikatakan sahih, adakah hadis yang sahih boleh bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim? Tidak mungkin. Betul kata Syekh, fasunnatu syamilatun lid-dini kullih. Maka oleh kerana Quran dan sunnah itu seiring dan tidak terpisah, dan keadaan sunnah dengan Quran ini hanya 3 perkara, 3 keadaan, sama menerangkan perkara yang sama, ataupun mendetailkan lagi, ataupun sunnah itu membawakan hukum yang baru yang selari dengan Al-Quran, iaitu semuanya datang daripada wahyu, datang daripada syariat Allah, dan syariat Allah takkan bertentangan antara satu sama lain. Maka ketahuilah bahawa sunnah Nabi itu merangkumi seluruh agama. Sebab Al-Quran menerangkan segala perkara berkaitan dengan agama, dan sunnah Nabi seiring dengannya. Sama ada sunnah Nabi terangkan perkara yang sama, atau tiap-tiap ayat Quran tadi Nabi terangkan balik, malah lebih lagi sunnah Nabi menerangkan lagi perkara-perkara yang belum diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Maka sunnah Nabi fasunnatu syamilatun lid-dini kullih. Maka sunnah Nabi SAW dirujuk dalam semua bab agama. Sunnah Nabi telah merangkumi, telah menerangkan secara keseluruhannya apa yang terdapat dalam agama ini secara total. Fafiha bayanun usulut tauhid. Maka dalam sunnah didapati keterangan berkaitan dengan usulut tauhid, berkaitan dengan perkara-perkara asas tauhid. Segala rukun iman selain daripada Quran sebut, ada dalam hadis Nabi SAW. Yang Quran belum sebut, Nabi SAW terangkan. Yang Quran sebutkan secara umum, Nabi telah detailkan.
wa bayanun ma jaa min wujuhil wa'di wal wa'id. Dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang balasan-balasan baik dan balasan-balasan buruk. Balasan-balasan baik dan balasan-balasan buruk berkaitan dengan syurga, berkaitan neraka. Suatu keadaan syurga dan neraka detailnya wujud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sifatu rabbil alamin, dan hadis Nabi juga menerangkan tentang sifat Rabbil alamin. Hadis Nabi menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Kat mana kita rujuk sifat Allah? Rujuk pada Quran. Dan macam mana nak faham Al-Quran tersebut? Faham ikut apa yang diterangkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak faham sunnah Nabi dengan betul? Ikut kepada pemahaman yang telah difahami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Dan kata sebenarnya diambil daripada kitab Syaraf Ashabul Hadis. Jadi sunnah ini merangkumi segala perkara, merangkumi segala perkara yang diperlukan, dalam agama ini. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan segala berkaitan dengan usul-usul tauhid. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang syurga dan neraka. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syaraf Ashabul Hadis. Dan beliau juga katakan bahawa wal akhbar anil jannati wan nar, dan berita-berita ni wa'id berkaitan dengan janji baik, janji buruk. Dan kemudian saya terangkan kata berkaitan dengan berita-berita berkaitan dengan syurga dan neraka, dan menerangkan Allah tentang apa yang Allah siapkan, yang Allah sediakan untuk orang bertakwa, dan apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ahli maksiat, al-fujjar, penjenayah dalam syariat. Wa ma khalaqallahu fil aradina was samawat. Allah terangkan tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dalam bumi-bumi dan juga langit-langit. Min sunufil ajaib wa azimil ayat. Quran dalam sunnah Nabi juga menerangkan tentang pelbagai keajaiban dalam ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya. Sunnah Nabi juga menerangkan tentang malaikat dan sifat-sifat mereka. Sunnah Nabi juga menerangkan tentang kisah-kisah nabi-nabi, hukum-hukum dan juga sunnah Nabi menerangkan tentang hukum-hukum yang Nabi telah putuskan, kes-kes qadayahu, kes-kes mahkamah yang Nabi putuskan. Sunnah Nabi juga menerangkan tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Sunnah Nabi juga menerangkan tentang mauizah yang diterangkan bersama dengan sahabat Nabi diterangkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi juga menerangkan tentang tanda-tanda kenabiannya dan mukjizatnya. Sunnah Nabi juga menyebutkan tentang sahabat dan juga kelebihan dan keagungan mereka. Sunnah Nabi juga menerangkan tentang isteri-isteri Rasulullah dan kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sunnah juga menafsirkan isi Al-Quran. Sunnah juga menerangkan tentang segala berita berkaitan dengan an-naba dan juga zikrul hakim, berkaitan dengan segala berita dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syaraf Ashabul Hadis. Jadi sunnah Nabi merangkumi segala perkara. Merangkumi segala perkara, tidak boleh dikecualikan. Kita masih lagi bab ini. Pada hari ini saya hanya sebut mukadimah. Kita dah sampai pukul 10. Kita dah sekarang pukul 10.40. Jadi saya sampai dulu. Minggu depan kita terangkan contoh-contoh, bukti-bukti, dalil-dalil tentang kenapa dikatakan sunnah Nabi telah pun sempurna menerangkan segala bab. Kita bawakan dalil-dalil. Ada 3 ayat Quran yang akan kita baca, 3 ayat Quran, dan juga 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bacakan kalam ulama yang menerangkan tentang makna ayat Quran dan hadis yang akan disebutkan, iaitu kata-kata Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in,
ataupun i'lam muwaqqi'in ataupun a'lamul muwaqqi'in. Kedua-duanya betul, dan kita akan terangkan kata-kata Ibn Taimiyah rahimahullah dalam menerangkan dan juga menolak sebahagian syubhat orang-orang yang menolak sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan-alasan tertentu. Ini semua akan kita bacakan lebih detail pada minggu depan. Mohon maaf, hari ini kita cuma sempat baca satu muka. Tak apa, yang penting apa yang saya sampaikan, saya harap tuan-tuan dapat faham dan dapat ada kebaikan dan manfaatnya daripada apa yang kita bacakan pada hari ini, insya-Allah. Okay, saya baca komen tuan-tuan dan puan-puan. Barakallahu fikum. Hari ini Tuan Muhammad Amin bin Hussein banyak komen dan komen-komen yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak. Dan beliau beberapa kali menyebutkan jazakumullah khairan. Saya pun jawab balik, wa jazakum khairan wa ahsanallahu ilaikum. Hayakallah pada Tuan Syah Fitri. Begitu juga terima kasih pada Tuan Amin berikan contoh-contoh contoh-contoh apa yang saya terangkan. Sepanjang yang saya terangkan, beliau akan menyebutkan contoh-contohnya. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Puan Zuraidah Muhammad Kasim, sentiasa bersama dengan kita tiap-tiap minggu. Tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan yang komen, sebahagian tuan-tuan yang hadir keluar di skrin saya ni adalah orang-orang yang tuan-tuan yang sentiasa mengikuti kuliah kita tiap-tiap minggu, dan saya terima kasih banyak-banyak di atas jasa tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya bila tuan-tuan hadir, tuan-tuan puan-puan hadir dan memberikan komen, sebenarnya lebih memberikan semangat pada kami yang menyampaikan ilmu dan menjadikan kami lebih bersungguh-sungguh dalam menyampaikan apa yang kami tahu, dan lebih bersungguh-sungguh untuk mengkaji sebelum kami menyampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Dan banyak lagi komen-komen yang tak keluar pada saya ni kerana komen-komen yang sebelum ini. Itu komen, kebanyakannya komen berkaitan dengan ucapan terima kasih, jazakumullah khairan, dan saya tak temukan soalan, jadi sampai sini dahulu. Fikum barakallah. Terima kasih pada Tuan Muhammad Rahim daripada Warna Negeri Sembilan, Anak Minang. Ahsanallahu ilaikum. Sampai sini saja. Semoga Allah SWT jadikan majlis kita majlis yang diberkati, yang baik dan bermanfaat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Semoga Allah SWT mengampunkan kelemahan-kelemahan tersebut. Okey, ada soalan soalan akhir daripada Tuan Muhammad Faiz Bahari. Jadi soalan beliau berbunyi, jadi perbezaan akidah Asy'ariyah dan Salaf bukannya furuk ke Ustaz? Ya, bukan perbezaan antara mazhab kalam secara umum dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan perbezaan furuk, kerana mereka berbeza pada masalah yang sama. Okay. Salaf, Ahli Sunnah wal Jamaah berbeza dengan Mu'tazilah yang dikatakan sesat itu pada bab sifat. Pada bab sifat, pada bab istiwa, pada bab-bab yang sama berlakunya khilaf dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi dari segi masalahnya, bukan masalahnya furu' ataupun usul. Masalahnya masalah yang sama. Apa yang membezakan satu kumpulan-kumpulan yang lain? Cuma salaf ini adil, oleh kerana diketahui bahawa golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah ketika mereka tidak menerima hadis dan juga tidak menerima pandangan salaf atas alasan-alasan yang boleh dikedikan sebagai syubhat, tidak sengaja, mereka masih lagi agungkan sunnah, dan mereka dalam banyak perkara lain sangat mengagungkan hadis-hadis Nabi, sangat mengagungkan sahabat dan salafus salih. Namun dalam part ini mereka tidak menerima. Ulama katakan bahawa mereka ini tak terima kerana syubhat. Oleh kerana syubhat tersebut, dan mereka sentiasa bersama dengan ahli sunnah secara umumnya dalam perkara-perkara lain, terutamanya ketika jihad fi sabilillah, ketika berdepan dengan Syiah, ketika berdepan dengan kumpulan ahli bid'ah yang banyak, maka mereka dikadarkan sebagai ahli sunnah yang umum. Jadi yang berlaku sekarang, perlu kita tahu bahawa ahli sunnah adalah orang-orang yang kekal dengan manhaj sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya tidak sebenarnya saya peribadi saya tak suka sebut atas nama Asy'ariyah dan atau Maturidiyah
dengan disebutkan kesalahan mereka di tempat umum kerana kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui perbincangan-perbincangan detail yang ada daripada mazhab Asy'ariyah, tempat silapnya. Dan satu perkara yang usaha yang dibuat oleh ulama-ulama dalam mazhab Asy'ariyah Maturidiyah ni, mereka sering tidak mengajarkan perkara ini kepada orang awam. Walaupun mereka tahu perkara ini perkara akan mendatangkan masalah yang besar dan berbeza dengan nas, mereka tidak katakan itu salah. Mereka caranya ialah mereka diamkan. Tapi satu perkara kalau didiamkan, akan datang pada masanya ada orang yang cuba membenarkan dan menyalahkan pihak yang lain. Itu yang jadi masalah. Tentang masalah istiwa tidak istiwa, ramai yang mengajak supaya didiamkan, jangan cerita bab ini dari dulu sampai sekarang tak selesai. Namun bila didiamkan akan ada dan terus ada, diajarkan di mana banyak pusat-pusat pengajian. Dia ada dikatakan golongan yang mengatakan Allah itu beristiwa atas arash, itu adalah mujassimah. Dan perkara ini tidak boleh diam. Sebab itu perkara kebenaran tidak boleh didiamkan, perlu disampaikan dengan adab yang sebaik-baiknya, disampaikan dan difahamkan kepada masyarakat agar dapat dibezakan yang betul dan salah. Dalam keadaan diajarkan juga adab-adab. Saya sangat sebut pentingnya adab dalam penyampaian, pentingnya adab dalam perbezaan dalam berbeza. Okey, minta maaf banyak-banyak. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.